Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan sihat, ceria dan bersemangat untuk memulakan sesi PDPR kita pada hari ini. Okey, sebelum kita mula, saya nak kongsikan kata-kata motivasi. Okey, kata-kata tersebut ialah mistakes are proof that you are trying. Maksudnya, kesalahan adalah bukti yang kamu ni mencuba. Okey, lebih baik kita mencuba, kita buat salah daripada kita tak tahu benda tu betul ataupun salah. Okay? So, daripada kesalahan tu kita belajar dari situ. Kita ambil pengajaran supaya kita tak ulang salah yang sama. Okay? Okay. So, seterusnya sebelum kita mula, saya nak awak pastikan bersama-sama dengan awak. Yang pertama mesti ada modul sains tahun 1. Unit 3, benda hidup dan benda bukan hidup. Macam gambar yang awak nampak dekat dalam video ni, yang ada gambar haiwan ni. Ada gambar zirafah, singa, gajah. Okay. Kemudian saya nak awak sediakan juga bersama-sama dengan awak buku teks sains tahun 1. Okay. Dan yang ketiga saya nak awak pastikan ada bersama-sama dengan awak juga pensel, pemadam, pembaris. Okay. Dan akhir sekali ada juga dengan awak ialah buku aktiviti sains tahun 1. Okay. Kalau dah ada semuanya, jom kita mulakan sesi PDPR kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar satu tajuk baru, iaitu kita nak belajar tentang benda hidup dan benda bukan hidup. Okay. Standard kandungan 3.1, benda hidup dan benda bukan hidup. Standard pembelajaran 3.1, membanding dan membezakan benda hidup dan benda bukan hidup berdasarkan 5 ciri-ciri berikut, iaitu bernafas, memerlukan air dan makanan, bergerak, membesar dan membiak. Dan standard pembelajaran 3.1.2, membuat urutan contoh benda hidup mengikut saiz. Okey, kriteria kejayaan. Maksudnya di akhir pembelajaran nanti, awak boleh menyatakan sekurangnya 3 contoh benda hidup dan benda bukan hidup berdasarkan gambar. Nanti kita nak tengok gambar dia apa ya. Okay, yang kedua, membuat sekurangnya 3 banding beza benda hidup dan benda bukan hidup. Macam mana nak buat ni? Tak apa. Jangan risau. Lepas ni kita belajar sama-sama. Saya terangkan supaya awak faham. Okay, dan yang ketiga, membuat sekurangnya 2 urutan contoh benda hidup dan benda bukan hidup dengan betul. Yang ni pun sekejap lagi kita tengok latihan dia macam mana ya. Okay, sekarang kita cek bahagian aktiviti. Aktiviti yang pertama ialah murid membaca nota tentang benda hidup dan benda bukan hidup di halaman 1. Halaman 1 ni merujuk kepada awak punya modul sains ni. Okay? Serta dalam buku teks halaman 17 hingga 23. Okay, so sekarang kita mulakan dengan aktiviti 1 dulu. Okay? So aktiviti 1, kita nak tengok. Dia kata baca nota tentang benda hidup dan benda bukan hidup. Inilah nota yang kita nak belajar sekarang ni, ialah nota 3.1. Okay, so yang pertama, setiap benda hidup boleh dikelaskan kepada setiap objek, setiap benda kita boleh kelaskan kepada 2 kumpulan, iaitu benda bukan hidup dan benda hidup. Okay, ciri-ciri benda hidup. Okay, benda hidup, ciri-ciri dia yang pertama memerlukan air dan makanan, membesar, membiak, bergerak dan bernafas. Okay, tak apa. Kalau masih lagi kurang jelas, tak apa. Sekarang kita mula rujuk dalam kita punya buku teks sains. Okay, gambar yang pertama. Ni dekat muka surat 17 ni. Kita ada seorang kanak-kanak lelaki dan 2 orang lelaki dewasa. Bersama-sama ini ada juga robot, ada juga kucing. Okay, so dia kata, lihat robot ini bergerak. Okay, kata robot bergerak, manusia pun bergerak, betul? Haiwan pun bergerak, betul? Jadi apa perbezaan kita dengan robot? Kita bergerak, dia pun bergerak juga. Jadi tak apa. Jom kita belajar lagi. Okay, buka muka surat sebelah, muka surat 18. Kita berada dekat satu taman. Ni, satu muka surat ni, dia berada, kedua-dua muka surat ni menunjukkan kita berada di taman. Okay, jadi dia kata hidup atau bukan hidup. Yang mana benda hidup? Yang mana benda bukan hidup? Burung, benda hidup ke benda bukan hidup? Pokok,
benda hidup ke benda bukan hidup? Kita ada teratai, itik, katak, batu, bunga, pondok, semua ni. Okey, jadi macam mana kita nak tahu benda tu benda hidup ke atau benda bukan hidup? So dia kata manusia, pokok dan burung adalah contoh benda hidup. Anak patung, kereta dan batu adalah contoh benda bukan hidup. Macam mana ni? Macam mana kita nak tahu ciri-ciri dia apa? Okey, jadi sekarang kita buka lagi kepada muka surat 20 dan 21. Kita boleh nampak benda ni. So, dia kata dekat sini, dia ada beri penerangan tentang ciri benda hidup. Okey, benda hidup yang pertama sekali dia mestilah bernafas. Macam kita, macam haiwan, manusia dan haiwan bernafas. Tumbuhan pun bernafas. Okey, yang kedua, memerlukan air dan makanan. Kita rasa haus, jadi kita minum. Kita rasa lapar, jadi kita makan. Okey, yang ketiga, mestilah bergerak. Kita berlari, kita berjalan. Ada haiwan yang merangkak. Ada haiwan contohnya macam burung ni, dia terbang. Okey. Okey. Kemudian, benda hidup juga mestilah membiak. Okey. Dan seterusnya, ciri yang terakhir bagi benda hidup ialah membesar. Kita ada daripada peringkat bayi, kemudian kita membesar menjadi kanak-kanak dan kemudian menjadi orang dewasa. Haiwan pun sama, tumbuhan pun sama. Haiwan daripada, contoh macam ayam dia bagi dekat sini. Daripada telur, dia menetas menjadi anak ayam membesar menjadi ayam dewasa. Okey? Seterusnya, kita tengok lagi dekat muka surat 22. Dia kata yang sama dan berbeza. Okey, apakah persamaan antara benda hidup dan benda bukan hidup? Apakah perbezaan dia? Okey, sekarang kita nak buat perbandingan di antara burung dan kapal terbang. Okey, yang seorang kanak-kanak lelaki berbaju biru ni, dia kata tengok dulu yang gambar warna merah, kanak-kanak lelaki pakai baju warna merah ni. Dia kata, lihat tu, burung sedang terbang ke sarang. Dia kata, yalah, kapal terbang pun sedang terbang di udara. Jadi, cikgu lelaki ni dia kata, burung dan kapal terbang boleh bergerak. Sama-sama bergerak, betul? Jadi, apa perbezaan antara burung dengan kapal terbang pula? Kita kata tadi, ciri benda hidup mestilah bergerak, betul? Jadi, sekarang burung dengan kapal terbang pun dua-dua pun bergerak. Jadi, macam mana kita nak tahu mana satu benda hidup, mana satu benda bukan hidup? So, dia kata, burung bernafas, memerlukan air dan makanan, membiak dan membesar. Manakala kapal terbang tidak. Kapal terbang tidak bernafas. Kapal terbang tidak memerlukan air dan makanan. Kita tak pernah nampak kapal terbang makan pizza, betul? Kapal terbang tak membiak. Kapal terbang tak ada anak, dia tak ada baby. Dan kapal terbang ni dia tak membesar. Saiz kapal terbang sama sahaja. Dia tak ada baby kapal terbang. Dia tak ada kanak-kanak kapal terbang. Dia tak ada kapal terbang dewasa. Okey, jadi dia tidak membesar. Jadi, kesimpulannya, burung adalah benda hidup, kapal terbang ialah benda bukan hidup. Okey, kita teruskan lagi. Inilah latihan yang awak kena buat. Latihan A. Latihan A, perhatikan gambar. Kenal pasti dan tuliskan benda hidup dan benda bukan hidup. Okey, benda hidup apa? Kita boleh nampak dekat sini ada gajah, ada monyet, ada manusia dan ada pokok. Okey, benda bukan hidup. Alamak, kat mana ya nak cari? Apa dia ya benda bukan hidup? Tengok ni. Dia ada kasut, kita ada seluar, kita ada baju. Dan perasan tak ni, monyet ni dia ambil apa ni? Yang ini pun benda bukan hidup juga. Okey, seterusnya latihan B. Nomborkan urutan saiz haiwan berikut dari kecil kepada besar. Mana satu? Kita nak buat urutan dia. Okey. Yang pertama sekali dia kata kecil kepada besar. Kita ada 4 haiwan dekat sini, betul? Jadi kita tuliskan siap-siap. 1, 2, 3, 4.
Okey, dia kata kecil kepada besar. Sekarang kita cari yang paling kecil. Yang paling kecil dekat sini ialah cicak. Jadi, cicak berada di nombor 1. Okey, 1 kita dah guna. Okey, kemudian dia kata yang kecil kepada besar. Yang besar, kita cari yang paling besar pula. Yang paling besar di sini ialah singa. Jadi, singa berada di nombor yang keempat. 2 dengan 3 macam mana? 2 dan 3, 2 lagi kecil dari 3 kan? Maksudnya haiwan nombor 2 lagi kecil daripada haiwan yang nombor 3. Antara biri-biri dan kura-kura, kura-kura lebih kecil. Betul? Jadi kura-kura nombor 2. Dan biri-biri nombor 3. Okay? So, tulis di sini bermula dengan cicak, kemudian kura-kura, kemudian biri-biri, kemudian singa. Okey, cara yang sama juga kita buat untuk latihan seterusnya. 2 latihan yang bawah ni. Okey, boleh? Okey, kita teruskan lagi. Sekarang kita nak buat latihan dalam buku aktiviti. Okey, buka buku aktiviti. Muka surat 13. Okey, dikata benda hidup dan benda bukan hidup. Jangan lupa tuliskan tarikh hari ini ialah pada 17 hari bulan 6 tahun 2021. Okey, arahan. Tandakan tik pada jawapan yang betul. Kita kena pilih sama ada objek yang ditunjukkan ni adalah benda hidup atau benda bukan hidup. Contoh yang pertama, pokok. Pokok benda hidup atau benda bukan hidup. Jadi, seandainya awak rasa pokok ni adalah benda hidup, tandakan tik di sini. Okey? Ataupun jika awak rasa pokok ni adalah benda bukan hidup, tandakan tik di sini. Okey? Boleh? Kita teruskan yang ni pokok. Ini lilin. Lilin pun sama. Sama juga dengan robot, sama dengan cendawan, sama dengan ulat belunces dan sama dengan bola. Okey? Fikir betul-betul sama ada objek-objek yang ditunjukkan ni adalah benda hidup atau benda bukan hidup. Okey? Okey. Kita sambung di muka surat 14. Okey? Dekat latihan muka surat 14 ni, sama juga, masih lagi tuliskan tarikh hari ini ialah 17 hari bulan 6 tahun 2021. Dikata arahannya ialah tuliskan ciri benda hidup pada gambar yang sesuai. Okey, yang pertama, bernafas. Gambar yang mana menunjukkan benda hidup sedang bernafas? Okey, jadi awak tuliskan dekat mana benda tu berada. Contoh yang bernafas ialah di sini. Jadi kita tuliskan di sini. Okey? Okey. Kemudian yang kedua, memerlukan air dan makanan. Mana gambar di sini yang menunjukkan hidupan benda hidup ni memerlukan air dan makanan. Yang ketiga, bergerak. Mana gambar bergerak? Tuliskan. Yang keempat, membesar. Mana dia gambar yang menunjukkan dia membesar? Okey. Dan akhir sekali ialah membiak. Mana dia menunjukkan gambar dia membiak? Okey. Okey. Kita teruskan lagi. Di muka surat 15. Okey. Di muka surat 15 sama juga tuliskan tarikh hari ini 17 hari bulan 6 tahun 2021. Okey. Ciri-ciri persamaan dan perbezaan. Ini yang kita nak buat banding beza ni. Okey. So, tandakan tik pada jawapan yang betul. Yang pertama, ini adalah gambar siput. Ini adalah gambar kipas. Siput bernafas ke tidak? Siput bernafas kan? Sebab jadi kita tandakan ni. Macam ni. Okey. Kipas bernafas ke tidak? Kipas tak bernafas kan? Jadi, perlu tanda pangkah tak? Arahan cuma tandakan tik. Arahan tak ada perlu tandakan pangkah. Jadi, kita tak perlu pangkah dia.
Okey, tandakan tik ni sahaja. Okey, adakah, sambil jawab, sambil fikir, adakah siput memerlukan air dan makanan? Jika awak rasakan ya, tandakan tik. Tetapi jika awak rasakan tidak, tak perlu tanda. Okey, adakah siput bergerak? Adakah siput membesar? Adakah siput membiak? Okey, kipas. Adakah kipas bernafas? Adakah kipas memerlukan air dan makanan? Adakah kipas bergerak? Adakah kipas membesar? Adakah kipas membiak? Tandakan tik sahaja. Jika benda tu tidak berkaitan, tak perlu buat apa-apa, tinggalkan tempat kosong. Okey. Seterusnya, bandingkan siput dengan kipas. Kita ada dua ni, siput dan kipas. Isikan jawapan yang betul. Okey, jawapan di bawah ni adalah berdasarkan jawapan awak di atas ni. Apa persamaan? Apa dekat ciri-ciri atas ni yang kedua-duanya awak tandakan tik ni? Tuliskan di sini. Apakah perbezaan? Contohnya, siput bernafas, betul? Jadi tuliskan bernafas. Adakah kipas bernafas? Kipas tidak bernafas kan? Jadi kita tambahkan dekat sini perkataan tidak. Tidak bernafas. Okey. Sama juga dengan ciri-ciri yang lain ni. Okey, isikan dekat bawah ni. Okey. Okey, seterusnya latihan yang terakhir. Yang ni kita nak nomborkan dia. Sama macam latihan yang kita buat tadi. Sama juga tuliskan tarikh hari ini iaitu 17 hari bulan 6 tahun 2021. Nomborkan ikan yang berikut daripada saiz kecil kepada saiz besar. Dia ada 5 kan? Sama juga cara macam tadi. Kita tuliskan nombor 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi dikata kecil kepada besar. Paling kecil mesti nombor 1. Jadi ikan-ikan dekat sini paling kecil ialah yang ini. Kan? Jadi kita tuliskan 1 di sini. 1 kita dah guna. Okey, paling besar mesti nombor 5. Okey, paling besar mana satu ikan yang paling besar? Okey, yang ini paling besar. 5. Okey. Di antara 2, 3 dengan 4, mana yang paling kecil? Yang ni ikan ni kita dah guna. Ada lagi 3 ekor ikan. Mana ikan yang paling kecil? Paling kecil adalah yang ini, betul? Jadi ikan ini kita letakkan nombor 2. Ikan ni kita dah guna. Okey, jadi 3 dan 4. Mana ikan yang lebih kecil? Ikan yang di sini ke yang ini? Ikan yang ni kan? Jadi yang ini nombor 3. Okey, dan akhir sekali, ni nombor 4 tak ada lagi. 4 lah di sini. Okey, okey. Yang kedua, okey, arahan dia ialah nomborkan tumbuhan yang berikut daripada saiz yang besar kepada yang kecil. Ini terbalik pula. Tadi dikata kecil kepada besar, yang sekarang besar kepada kecil pula. Okey, cuba jawab. Guna kaedah yang sama juga macam ni. Okey, okey, cuba. Kalau tak faham apa-apa, jangan malu untuk bertanya. Kita sama-sama belajar sampai kita pandai. Okey? Okey, sekian sahaja perkongsian saya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.